bagaimana orang yang melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Sebahagian maknanya banyak, tapi antaranya hadis ni lah, iaitu apa dia Nabi kata. Nabi kata, man salla ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma salla rak'ataini kanat lahu ka ajri hujjatin wa umratin tamatan tamah. Dalam sebuah hadis yang lain Allah Nabi tambah perkataan tamah tu 3 kali. Maksudnya ya dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, sesiapa yang sembahyang ghadat maknanya sembahyang subuh. Sembahyang subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Lepas tu apa dia buat? Thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia pun duduk. Habis-habis sembahyang subuh tu dia pun duduk. Apa yang dia buat ketika dia duduk tadi? Yazkurullaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, sehinggalah terbitnya matahari. Maka dia duduklah. Dia duduk dalam masjid tadi, dia duduk mana kata di tempat yang dia tunaikan sembahyang sampai mana? Sampailah matahari terbit. Dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, summa shalla raka'ataini, kemudian dia pun menunaikan sembahyang 2 rakaat. Jadi sebelum mana kata dia nak keluar daripada masjid itu, maka dia pun menunaikan sembahyang sebanyak 2 rakaat. Cuma sembahyang sebanyak 2 rakaat ni ada khilaf di kalangan para ulama tentang nak sebut kata sembahyang tu sembahyang isyraq ke sembahyang duha. Ada yang kata sembahyang isyraq, ada yang kata sembahyang duha, kerana pada setengah pandangan isyraq dengan duha tu serupa rakaat. Jadi mula-mula buat dalam waktu isyraq tu lah, ataupun sembahyang isyraq itu. Tapi ada juga ulama yang memperbahaskan sembahyang isyraq tu lain, duha tu lain. Tak apalah, yang penting Nabi kata dalam hadis ni, maka tersebut, maka mudah-mudahan kita dapat kelebihan tadi. Kalau sekiranya kita tidak melaksanakan syarat itu, maka ada kemungkinan kelebihan tadi tidak akan mana kata kita perolehi. Maka yang ni di antara perkara yang nanti insya-Allah kita akan mana kata sambung lagi lah untuk kita berkongsi pandangan para ulama dalam kita melihat kepada persoalan yang disebutkan tadi, sebuah hadis yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana kita boleh mendapat pahala sebagaimana pahala yang melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, dengan mana kita menunaikan sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian lepas pada sembahyang tadi kita menunggu terbitnya matahari dengan kita memenuhi waktu tersebut, mengisi masa tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah mana terbitnya matahari maka kita pun menunaikan sembahyang 2 rakaat sebelum keluar daripada masjid. Baik, insya-Allah kita sambung nanti beberapa persoalan yang berkaitan dengan apa yang telah pun kita nyatakan di dalam hadis yang kita bacakan nanti yang kita insya-Allah. Baik. Jadi kita nak sambung hari ini tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh pengarang kitab Tanwirul Qulub dalam membahaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan persoalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah pun kita sebutkan hari itu tentang bagaimana soalan ataupun perkara-perkara yang menjadikan manusia ini terjauh daripada menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah antaranya dengan adanya halangan ataupun desakan daripada nafsu ataupun keinginan yang ada dalam diri manusia. Ketika mana telah pun kita membincangkan pandangan para ulama di dalam persoalan yang berkaitan dengan kedudukan ataupun sifat-sifat dan jenis-jenis nafsu yang ada dalam diri manusia. Ada yang dalam keadaan mengajak manusia tadi melakukan kemaksiatan, ada dalam keadaan mengajak manusia tadi melakukan kebaikan dan seumpamanya. Maka itu di antara beberapa persoalan yang dah pun kita bincang dalam perkara yang berkaitan dengan peringatan yang diberikan oleh pengarang kitab, ketika mana dalam sebuah fasal yang menyatakan tentang tadbir dan ikhtiar yang dicela.
dalam keadaan perbuatan ataupun dalam keadaan apa yang kita buat ni, dia kadang-kadang merugikan kita. Bila? Ketika mana tadilah kita mana kata memenuhi, kita mengisi, kita menghabiskan, kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat, kelebihan-kelebihan, kurniaan-kurniaan yang Allah kurniakan, tidak ke arah mencari rahmat Allah, tetapi lebih ke arah untuk memenuhi keinginan dan juga tuntutan nafsu yang ada dalam diri. Ketika itulah perbuatan-perbuatan yang kita buat tadi akan mendatangkan kerugian, mendatangkan kecelaan, maksudnya kehinaan, terutama ketika mana kita berada di akhirat kelak. Ketika itu diperingatkan, mudah-mudahan kita terjauh daripada perkara yang tersebut. Jadi hari ini kita sambung tentang persoalan yang berkaitan dengan persoalan tadi. Antara lain kenapa, mana kata yang menjadikan manusia tadi rugi ataupun yang menjadikan manusia tadi maknanya hina ketika mana berada di akhirat. Antaranya disebabkan qala musannifur rahimahullahu ta'ala, maka pada tadbir dunia yang jahat itu, maka antara lain kerana mana hidup kita ni tadi, ketika mana kita ni melaksanakan urusan hidup atas satu matlamat, atas satu tujuan. Apa dia? Iaitu semata-mata bersifat keduniaan. Ini biasa perkara yang diperingatkan kepada kita tentang bahayanya dunia ni, ataupun antara perkara yang kita bincang ataupun yang kita tahu dalam ilmu tasawuf ni, ada di antara sifat-sifat yang tercela tu apa dia? Dunia. Pada dunia. Kasih kepada dunia. Maka itu di antara perkara-perkara yang mendatangkan beberapa keburukan kepada diri dan kehidupan kita. Selain daripada persoalan yang disebut sebagai perkara mengikut hawa nafsu tadi, maka ketika itu ada perkara-perkara yang menyebabkan juga kita ni tadi terjauh daripada rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara ini. Kita ambil sikit daripada sambungan perkara yang kita sebutkan tadi. Maka seorang yang memalingkan ia nikmat akal itu kepada tadbir dunia yang tiada harganya pada Allah Ta'ala, kufur ia bagi nikmat akal itu dan menghendakkan engkau akal itu kepada pekerjaan akhirat. Inilah yang disuruh. Maka jangan engkau palingkan akal yang mengasihi dunia yang jahat itu, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifatun qadhirah, yang bermaksud dunia itu bangkai yang busuk lagi kotor. Dan seperti sabdanya bagi sahabah namanya Duhak, apa juga engkau makan itu? Maka jawabnya, daging dan air susu, ya Rasulullah. Kemudian sabda baginda kembali kepada apa yang demikian itu, maka katanya, penghuluku yang mengetahui sebenarnya. Maka sabdanya bahawasanya Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang keluar daripada anak Adam itu umpamanya bagi dunia, dan misalnya seorang yang memalingkan akalnya kepada tadbir dunia itu yang tiada harganya pada Allah Ta'ala, seperti seorang yang mengasihi raja baginya pedang yang tersangat mulianya, supaya berperang ia dengan seterunya di hadapan raja itu. Tiba-tiba memperbuat seorang itu, memotongkan ia akan dia kepada bangkai yang busuk hingga binasa mata pedang itu dan hilanglah cahayanya. Baik, itu di antara perumpamaan yang disebut dalam persoalan yang berkaitan dengan persoalan. Di antara perkara juga yang kadang-kadang menjadikan kita ni terleka, terlalai, tak perasan ataupun maknanya menggunakan perkara-perkara yang diberikan oleh Allah tapi tidak sebagaimana yang sepatutnya, kerana tumpuan hidup kita ni
lebih kepada persoalan yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai dunia. Yang dalam kitab ni tadi disebut, yang Nabi gambarkan dunia itu sebagai suatu kotoran, jifatun qadhirah. Maknanya bangkai dalam keadaan kotor lagi mana kata menjijikkan. Itulah sifat dia. Tidak ada nilai apa-apa pun. Kalau sekiranya kita tidak menggunakan perkara tadi dengan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita nak kena faham, ketika mana diperingatkan dalam mana kata Al-Quran, Nabi menceritakan tentang persoalan dunia ni, kalau kita belajar ilmu tasawuf, banyak disentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ni, kita nak faham apa sebenarnya maksud yang disebut sebagai dunia yang perlu dijauhkan. Ya? Apakah dunia itu masuk kata tempat yang kita duduk hari ni? Pasal tempat yang kita duduk hari ni pun namanya tak, muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kata kalau dah dunia tu kotor, maka apa juga yang ada di atas muka bumi ni terus dah ambil semua. Dalam keadaan maknanya tak payah. Tak, ataupun maknanya kita tolak ataupun kita tak ambil. Apakah itu maksudnya? Ataupun ada perkara yang disebut sebagai persoalan dunia yang dilarang ataupun yang sentiasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga para ulama kepada kita. Kerana kalau kita tidak memahami perkara tadi, kemungkinan kita melakukan sesuatu perkara yang akhirnya nanti akan merugikan kita. Jadi ketika itu kita nak bincang ataupun kita nak kongsi pandangan dan penjelasan para ulama berkaitan dengan persoalan dunia yang dilarang. Apa maksud yang kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf diperingatkan ni dunia ni kena jauh. Mencintai dunia tadi merupakan perkara yang disebut sebagai sifat-sifat yang menghina ataupun sifat-sifat yang merugikan seseorang. Jadi bagaimana bentuk dunia itu, apa maksud dunia tersebut dan apa perkara yang boleh kita lakukan ketika mana untuk mengelakkan diri kita daripada berhadapan dengan satu keadaan yang merugikan. Baik. Jadi kita akan berpandukan kepada sebuah penulisan yang menceritakan tentang persoalan dunia dan bahaya mencintainya. Maka dikupas dalam masalah ini insya-Allah untuk kita memahami perkara yang berkaitan dengan dunia dan pasal apa yang disebut kata jangan ataupun sentiasa berwaspada tentang persoalan yang disebut sebagai dunia tadi. Baik. Jadi kita ambil mana kata penulisannya sebagai suatu rujukan untuk kita memahami apa yang kita akan bincangkan tentang persoalan yang diperingatkan kepada kita oleh pengarang kitab yang kita gunakan sebagai rujukan ni. Baik. Jadi muqaddimah penulisan ini berbunyi, qala musannifur rahimahullahu taala alhamdulillah, kita berasa sungguh bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat hadir berkumpul dalam perhimpunan ataupun di dalam mana kata majlis ini untuk dalam usaha kita menambah pemahaman kita terhadap apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah kesedaran kita, itu kesedaran Islam dalam diri. Mudah-mudahan kita dapat mengasuh dan mendidik hati dan jiwa kita dengan ajaran Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkara-perkara yang telah pun diperingatkan kepada kita oleh para ulama berhubung dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan selalunya kita duduk begini, maksudnya dalam majlis ilmu, dalam majlis tazkirah, akan bertambah kukuh keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kuat lagi keazaman kita untuk mematuhi dan mentaati suruhan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan tegahan-tegahannya serta menjaga batas-batas syarak dan perenggan-perenggan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahkan kita sentiasa akan beristiqamah, yakni sentiasa terus berjalan atas landasan syarak, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, keluarga kita dan juga kehidupan umat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita dipanggil pulang keadaan redha meredai insya-Allah. Baik.
Maka untuk itu, marilah sama-sama kita meneliti dan kita merenung sesuatu tentang apa yang pernah diperkatakan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Saya mengambil hasilan daripada 3 orang ulama, iaitu Ibn Rajab, Ibn Hanbal, Ibn Qayyim dan juga Imam Al-Ghazali. Hasil penulisan mereka ini insya-Allah kita cuba fahami dan mengambil pengajaran daripadanya. Mudah-mudahan dengan itu akan menambahkan lagi pemahaman kita dan menambahkan lagi rasa mas'uliyah, maksud kata rasa tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita membawa Islam ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita dan dalam kehidupan umat secara umumnya. Dan tajuk yang akan dibincangkan ialah ad-dunya wa abrar wal adrar. Ad-dunya wa adrar wa hubbud dunya. Yang bermaksud iaitu dunia dan bahaya-bahaya dalam keadaan mencintai dunia tadi. Maka itu perkara yang nak diperjelaskan oleh penulisan ni supaya kita memahami persoalan mana kata dunia tu apa dia, dan sebalik daripada perkara tadi kalau kita tidak berwaspada, dan juga kenapa yang kita ni diperingatkan sentiasa agar tidak terlalu mencintai perkara yang tersebut. Baik. Dunia dan bahaya mencintainya, mengikut penjelasannya di sini bahawa celaan bukanlah dirujuk kepada tempat dunia ini seperti bumi dan apa yang ada di atas muka bumi yang terdiri daripada bukit bukau, lautan, sungai dan sebagainya. Jadi persoalannya pertama dalam yang tak dikupas oleh pengarang dalam penulisan ini tentang membezakan persoalan yang disebut di dalam mana kata Quran berkaitan dunia, dalam hadis berkaitan dunia, dalam kitab-kitab antaranya kitab-kitab tasawuf dalam dunia, dengan persoalan dunia yang kita sedia faham dalam bentuk makna yang umum. Kerana kita hidup di atas muka bumi ni, dan muka bumi ni kita sebut sebagai dunia. Jadi dalam apa yang diperingatkan kepada kita tadi, apakah yang dimaksudkan dunia yang kita duduk ini? Tidak. Maka ya, itu yang disebut sebagai muqaddimah ni. Ketika mana kata penulis kita penulisan ini, dia kata bukanlah dunia itu. Celaan yang selalu diperingatkan, kerugian yang selalu diperingatkan kepada orang yang terlalu cinta dunia tadi, maksud dunia di situ bukanlah merujuk kepada tempat yang kita tinggal, yang kita sebut juga sebagai bumi ni, dan apa juga perkara yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kenapa? Kerana semua benda-benda itu dikira sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya, yang mana semua itu ada manfaat, faedah dan boleh diambil iktibar serta menjadi bukti terhadap keesaan, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bukanlah perkara yang kita diperingatkan itu tentang apa yang kita sebut sebagai persoalan dunia yang kita ada hari ini di atas dia. Dan juga bukanlah semua perkara yang Allah berikan kepada kita ni ataupun benda yang kita tengok daripada semua persoalan yang berkaitan dengan kemudahan, teknologi dan sebagainya, memudahkan hidup, yang memudahkan kerja kita. Yang tu bukanlah perkara yang disebut dalam kitab-kitab tu. Jadi yang dimaksudkan dunia yang dicela itu bukanlah dunia ini, bukan tempat itu, dan bukan juga benda-benda, tetapi sebenarnya yang disebut sebagai dunia yang dicela ialah lebih merujuk ataupun yang berhubung kait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maksud dia dunia tu dalam keadaan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengurus kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menguruskan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bagaimana kita menghabiskan kesemua persoalan kurniaan Allah dalam hidup ini. Maka di situlah timbul nanti persoalan sama ada akhirat ataupun dunia. Kita guna nikmat Allah, maka nikmat tadi tak salah.
Nikmat tadi sesuatu yang memang Allah beri pada kita untuk kita mengambil manfaat, untuk menjadi tanda dan bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita menggunakan nikmat tadi? Apakah kita menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi, untuk menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ letaknya persoalan dunia yang dilarang, yang diperingatkan kepada kita. Baik. Biasanya perbuatan-perbuatan adalah perbuatan yang dicela, perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa yang dirujuk sebagai dunia yang dicela, sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada ayat yang ke-20 dalam surah Al-Hadid yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwali wal aulad. Maka ini Allah peringatkan. Allah kata, ketahuilah yang disebut sebagai kehidupan dunia itu, yang dicela itu apa dia? Persoalan kehidupan yang ada dalam bentuk hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Tu dia. Kita hidup atas muka bumi ini dalam keadaan terleka, terlalai. Kita buat sesuatu perkara, tak pernah pun kita nak kaitkan perkara tadi dengan soal kehidupan yang akan datang. Seolah-olah maknanya kita habiskan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maksud tadilah memenuhi persoalan kehendak nafsu, kehendak diri masing-masing. Tak ada kita kira kata sebahagiannya untuk kita khususkan ke arah kehidupan yang akan datang. Itu makna kata tadi Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Perbuatan-perbuatan yang kita buat dalam keadaan melekakan diri kita, melalaikan diri kita, juga perkara-perkara yang kita buat tadi sekadar mana kata wazinah, mencari perhiasan ataupun mencari sesuatu yang menyeronokkan. Setakat mana kata nak bagi puas hati lah, kita kata senang. Tak ambil nikmat Allah tapi bukan nak guna mencari rahmat Allah, semua sekadar nak memenuhi kehendak diri kita masing-masing. Begitu juga nikmat tadi yang Allah beri tadi untuk kita gunakan sebaik mungkin, tapi ketika mana kita berada dalam keadaan leka dengan dunia tadi, Allah kata watafakhur, nikmat tadi kita gunakan untuk bermegah-megah di antara sesama sendiri. Tentang banyaknya nikmat tadi, antaranya fil amwali wal aulad, dalam persoalan harta dan juga keturunan. Maka itu yang dilarang. Lekanya kita lalainya kita dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dalam bentuk ataupun dalam jangka masa yang tak berapa lama ni. Maka situlah persoalan yang disebut sebagai dunia yang dicela. Baik. Jadi kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah satu permainan yang sesuatu yang boleh melalaikan, penuh perhiasan, penuh dengan bermegah-megah di kalangan manusia, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan keturunan. Jadi semua ini berlaku sebagai tindakan hasil daripada tindakan-tindakan manusia, berlaku ekoran daripada perbuatan-perbuatan manusia. Maka jika sekiranya hal ini tidak dijaga, maka perbuatan-perbuatan itulah yang akan membawa manusia tadi melakukan perkara-perkara yang tercela. Dan itulah yang dimaksudkan dengan dunia yang dicela. Tu dalam keadaan hidup kita ni kosong daripada persoalan akhirat. Dia habis kira atas itu aja. Guna nikmat Allah nak cari apa? Nak cari mana kata benda yang seronok. Dia cari dalam keadaan terleka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cari itu pula, kalau sekiranya cari itu contoh kata
apalah, tapi cari itu untuk apa? Untuk memenuhi keinginan diri dia, untuk bermegah-megah. Sikit pun dia tidak mengkhususkan perkara tadi kepada persoalan akhirat. Maka yang tu yang disebut sebagai dunia yang diperingatkan dalam kitab-kitab. Yang Allah kata tadi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwali wal aulad. Maka ini perkara yang dicela ataupun perkara yang nanti akan merugikan. Ini tindakan kita itulah. Maksudnya bagaimana kita mengurus soal kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita dalam beberapa waktu yang tertentu ni. Jadi kita gunakan tadi untuk kita nak cari rahmat ke, ataupun kita gunakan dalam keadaan tadilah ada leka, seronok, lalai, nak kehendak nafsu dan juga hati tadi. Maka itu apa yang disebut sebagai dunia yang dicela. Ini tindakan kita tadi. Dan bukanlah dunia itu merujuk kepada tempat ataupun segala nikmat, segala kemudahan, segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan sebaik mungkin, maka nikmat tadi dia boleh jadi dua lah. Boleh jadi kita untung di akhirat, dan boleh jadi kita hanya menggunakan nikmat tadi untuk keduniaan semata-mata. Jadi kesimpulan dia nak sebut kata yang diperingatkan, yang Nabi kata tadi, ad-dunya jifatun khazirah, dunia tadi dalam keadaan tidak ada nilai apa-apa. Kalau sekiranya dunia itu yang kita rujuk kepada penulisan tadi, yang bersifat tindakan perbuatan kita menggunakan nikmat Allah ni, tapi bukan kerana mencari rahmat dan keredaan, tapi hanya sekadar memenuhi kehendak diri, memenuhi kehendak nafsu, ataupun apa yang kita dak semata-mata. Maka itu yang disebut sebagai persoalan mana kata dunia yang ada. Maka ini yang diperingatkan oleh para ulama. Jadi supaya mudah-mudahan hidup ni kita kena fikir. Hidup ni dalam keadaan dia tidak habis dalam keadaan kita meninggal aja, tetapi sebenarnya kita akan berada di masa ataupun di waktu ataupun di zaman yang seterusnya. Sebab kalau sekiranya hidup ini hanya terkhusus ataupun hanya tertumpu kepada persoalan ketika mana kita meninggal nanti, maka ketika itu habis segala perbuatan kita, tak kira, tak apa. Tak ada masalah. Tapi masalah dia ketika mana berlakunya kematian, maka itu bukanlah proses penamat segala-gala benda. Kerana kematian tadi merupakan permulaan untuk kita pergi ke satu tempat yang lain. Ketika itulah bermakna apa yang akan kita dapat di tempat yang tersebut, dia ada kaitan dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dia bukan maknanya cerita lain, tapi itu sambungan. Sambung persoalan di akhirat, persoalan di dunia yang ada, kita ada ke atas muka bumi ini, maka sambungan cerita kita ni di akhirat. Ketika itulah supaya mana kata kita tidak rugi di akhirat, maka Allah memperingatkan kita tentang persoalan dunia ni tadi. Jangan kita terlalai, jangan kita terleka, jangan kita tak ambil kisah, tak ambil tahu, tak mana kata ambil hal dalam perkara ni. Kerana kita memikirkan seolah-olah hidup ini takat itu je lah. Bila kita meninggal, tak apa dah, habis cerita. Apa kita buat tak kira, apa kita lakukan tidak akan dinilai. Maka yang ni satu persoalan yang akan merugikan dan juga membahayakan kehidupan akhirat kita. Pasal itu disebut dalam perkara ni agar kita sentiasa berhati-hati. Jangan kita dalam keadaan tersilap masuk perangkap dunia ni, kerana bila mana kata masuk perangkap payah. Tak? Sebagaimana jugalah kita pasang perangkap tak, kalau kita nak buru binatang. Tak? Bila mana kata dia masuk je perangkap, nak lepas perangkap tu susah sikit lah. Jadi sebelum masuk tu dia kena jaga-jaga, kena kenal kata ni perangkap ke kursi ke. Tak, jangan main duduk je. Kalau main duduk je masalah nanti. Maka dalam keadaan itulah diperingatkan kepada kita tentang persoalan yang disebut sebagai dunia ni tadi. Baik.
Jadi kenapa? Dalam keadaan ini, kerana manusia ni ada 3 jenis. Ya, ada beberapa jenis, maaf ya, ada maknanya dalam hidup ini, manusia ni tadi sifat dia ada macam-macam rupa, macam-macam sifat. Ketika itulah diperingatkan kepada kita tentang perkara tadi agar mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka yang mudah-mudahan mendapat rahmat dan terselamat daripada golongan yang akan bertemu dengan sesuatu perkara yang merugikan atau mereka menyesat. Maka nanti insya-Allah kita akan sambung dalam persoalan yang berkaitan dengan golongan manusia yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Nak tengok kita ni mudah-mudahan duduk di mana, harap kata yang eloklah. Pasal bila kata manusia tu kita lah. Pasal kita bukan beruang. Kalau kita beruang tak apa. Dalam keadaan beruang tu bukan manusia. Tapi bila kata manusia semua serupa lah. Semua serupa. Jadi mudah-mudahan kita nak tengok bila mana Allah menjelaskan di dalam beberapa ayat tentang tingkatan, tentang sifat, tentang bentuk manusia yang ada di atas muka bumi ni, maka kita harap mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang bertemu dengan keuntungan dan terhindar daripada kerugian, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita menyambung membincangkan sebahagian lagi daripada persoalan yang diperingatkan oleh pengarang kitab ini tentang bahayanya sifat mencintai dunia ini dalam kehidupan kita, bukan saja di dunia dengan kita rugi tidak mendapat apa-apa kelebihan dan ganjaran daripada Allah, malahan di akhirat juga kita akan rugi ketika mana tidak ada sesuatu perkara yang boleh kita jadikan sebagai sandaran untuk menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang menakutkan di akhirat kelak. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh pertemuan pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna as-sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala wa zurriyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tahu tak?